Postkod Erawani kita bawakan di negeri Melaka. Semestinya apabila bercakap mengenai Postkod Erawani, kita melihat kepada tahun banci 2020, kita menampilkan isu-isu setempat dan juga isu-isu komuniti. Dan pada episod kali ini saya akan bawakan temu bual saya bersama dengan chef mahupun pengusaha restoran makanan tradisi di negeri Melaka yang menjadi daya penarik kepada pengunjung untuk datang ke negeri ini. Dari Nani ke Sungai Rambai, negeri bernama negeri Melaka, penuh cerita lama, sejarah kebanggaan rakyat jelata. Kalau anda tengok bahan-bahan yang sudah ada di atas meja depan saya ni, sudah tentu terlintas di fikiran kita adalah cara untuk memasak asam pedas. Jadi kita tahu asam pedas ni kalau kita lihat di Asia Tenggara ni cukup terkenal lah. Terutama bagi Malaysia dan juga bagi Indonesia juga, makanan asam pedas ini menjadi satu makanan tradisi yang kita warisi sejak daripada zaman nenek moyang kita lagi. Jadi untuk kita memperkenalkan cara masakan ataupun mungkin ada sedikit informasi yang mungkin sebelum ini kita tidak tahu mengenai cara memasak asam pedas ini, bersama dengan saya adalah Nurmala Ismail, merupakan pengusaha restoran yang akan menunjukkan kita cara untuk menyediakan asam pedas kita pada hari ini. Assalamualaikum. Puan Nurmala, sebenarnya saya sangat bertuah pada hari ini. Saya dapat masuk ke dapur sendiri untuk kita tahu bagaimana resepi yang digunakan. Maknanya tak ada rahsia lah antara penonton juga dan juga dengan pengusaha ni. Mungkin dapat terangkan sedikit mengenai asam pedas. Mana dapatnya resepi ini? Mungkin daripada ibu bapa ataupun mungkin daripada nenek moyang ke bagaimana? Okey, asam pedas ni biasalah macam kita masyarakat ni ikut orang kata tu daripada orang tua tu punya ni. Okey, masak akak sebab akak suka tengok orang tua tu masak. Sebab orang tua tu masak ni dia banyak pengalaman, dia cara-cara dia tersendiri. Jadi daripada situ akak belajar macam mana masak asam pedas, macam mana kegunaan dia, macam mana cara dia tu. Okey, so apa antara bahan-bahannya mungkin dapat dikongsikan dengan kita semua pada hari ini? Bahan-bahannya adalah bawang putih, bawang merah, kunyit kita blend. Okey. Lepas tu serai kita titik, lengkuas kita titik, daun limau, lada merah kita rebus. Lepas tu kita blend sedikit air asam. Ni jus limau, sebab jus limau ni dia punya fungsi dia mengekal masam. Mengekalkan masam kuah tu lah. Lepas tu dengan sikit asam jawa. Garam tu. So ini saja bahan-bahannya yang ada atas. Ini saja. Ini adalah basic untuk asam pedas. Okey, nampaknya minyak pun sedang ataupun kita tengok dah boleh kita masukkan, mungkin boleh. Kita boleh masukkan. Okey. Kita tunjuk kepada penonton. Okey. Kita masukkan, sebab akan masukkan serai dengan halia sebab dia akan menaikkan aroma. Kita masukkan serai. Okey, dengan halia ni. Ini, terbang. Lepas tu kita dah ni, dia kan bila kita tumis ni, halia serai dengan lengkuas ni dia akan naikkan aroma baru. Saya pun dah cium bau ni. Semua penonton dia je tak lain. boleh cium. Okey, lepas tu barulah kita masukkan bawang. Okey. Bawang yang kita dah blender, kita masukkan. So tadi kita dah cakap mengenai perbezaan antara asam pedas di Melaka dan juga negeri-negeri lain. Apa agaknya keunikan asam pedas yang ada di Melaka ni kalau kita tengok pada restoran-restoran lain? Asam pedas ni dia ada kategori, ada 3. Ada yang orang kata tu gerang asam. Gerang asam dia barang dia semua dia orang kata tu dia bakar dulu, lepas tu baru dia tumbuk, dia blend lah macam dia pakai kelapa jadikan, lepas tu jadi santan. Okey. Lepas tu yang lagi satu asam pedas dia berempah. Yang ni yang sekarang ni akak buat ni adalah asam pedas basic. Yang biasa-biasa yang ada sekarang. Ni kita dah ada orang kata tu dah apa tu? Pecah minyak. Dah minyak, dia dah garing. Kita masukkan lada. Okey. Kita dah blender tadi. Okey. Selalu untuk menyiapkan masakan asam pedas ni berapa masa yang diambil selalunya? Dia dalam betul-betul the perfect one. Okey, kita dah setengah jam lah sebab bahan-bahan semua yang dah siap, dah setengah jam lah siap. Sebab kita ni, sebab semua bahan semua kita dah ready. Tadi yang asam pedas tadi membezakan antara asam pedas Melaka dengan negeri-negeri lain macam mana tadi? Okey, kalau Johor dia buat asam pedas dia pakai bunga kantan, lepas tu pakai daun kesum.
Dan Kelantan pun sama. Dia masing-masing. Macam kalau asam pedas macam Johor asam pedas lain, gulai lain. Panggilan dia masing-masing. Okey. Cuma di Melaka kita lebih pentingkan kepada daun limau. Kalau Melaka ni kita banyak pakai daun limau sebab limau tu dia ada bau yang tersendiri kan. Dia menaikkan orang kata tu wangi dia. Okey, kita tumis sampai dia pecah minyak, dia garing. So hari ni kita nak buat asam pedas kepala ikan Jenaha. Kalau Kalau basically kalau untuk asam pedas ni ikan-ikan apa yang selalunya biasa digunakan? Okey, kalau biasa ni kalau Melaka diorang banyak diorang gunakan asam pedas tetel memanglah Melaka memang terkenal dengan asam pedas tetel. Kalau negeri lain tak ada Tetel? kan. Tetel. Tetel ni sebenarnya dia bukannya orang kata asam pedas tetel orang mesti lemak kan. Sebenarnya tak. Dia campur-campur kan kalau dia macam kedai-kedai jual kan dia akan potong sikit dia campur isi. Sebab orang kata tu kalau macam daging dia akan rasa lain. Tetel dia campur-campur macam urat semua dalam tu lah dicampur lain. Okey. Dia dah garing kan. Okay. Kita masukkan air. Dah nampak dah dia punya kuah-kuah dia. Okey, kita masukkan air, kita masukkan sedikit air limau. Air limau. Ya. Air limau ni untuk mengekalkan dia punya masam. Lepas tu kita letak sedikit asam jawa. Okey. Sedikit asam jawa. Dan kita letak daun limau. Inilah orang kata inilah rahsia, nak tahu rahsia sedapnya asam pedas. Inilah rahsia Kita dia. ada daun limau Daun limau kita masak sehingga mendidih. Sekejap. Okey, kita masak sendiri. Lepas tu kita masukkan Ikan. Okey. Ni Ikan. kuah pun nak mendidih kan? Okey, betul. Okey. Kalau nak mendidih kita masukkan ikan. Okey. Ikan ni kita masukkan. Ini sedap ni kalau kita makan ni. Sebab Memang selera kalau kita datang ke negeri Melaka ni. Tak sah lah orang kata kalau kita tak makan asam pedas, betul? Ya, lepas tu kita tunggu sehingga dia masak lah. Okey, tunggu sehingga dia masak. So, ini adalah antara sampelnya yang ini kita yang, dah masak lebih awal tadi. Ini dah masak. Okey, ini asam pedas ikan pari. Ikan pari. Ini kegemaran orang juga ya, suka makan ikan pari juga. Orang Melaka ni. Lepas tu, ini adalah asam pedas tetel. Tetel? Tetel. Sebab nanti kita akan hidang macam ni. Kita akan hidangkan macam ni asam pedas tetel. Okey, baik. So, basically inilah cara untuk masaknya, very simple. Ingredient dia atau bahan dia sangat simple sebenarnya. Boleh kita buat bila masa saja. Sementara kita nak tunggu masak ni, kita dah tengok juga asam pedas yang telah pun dimasakkan sebelum ini. Sekarang kita nak merasa juga bagaimana rasanya. Boleh kita rasa sebentar Jom, lagi. Baik, setelah penat saya memasak dengan Puan Amala, walaupun sekejap tadi saya berada di dapur, so inilah hasilnya. Ini merupakan asam pedas kepala ikan jenak. Ini merupakan ikan pari. Ini asam pedas tetel. okey, dan ini adalah kuah jenak tadi. okey. So basically kalau 3 jenis ikan, 2 jenis ikan ni biasa digunakan untuk asam pedas. Ya. Dan juga tetel. Biasa juga digunakan biasa. untuk asam pedas. Okey, so kita nak rasa dulu. So anda semua tengok kami makan macam mana kelazatan asam pedas di Melaka ni. Dan sementara kita nak makan tu, nanti kita akan jumpa lagi. Selepas ni kita akan meninjau dan juga kita akan mengikuti apa lagi jenis juadah dan juga jenis makanan tradisi di Melaka ni. Jom kita makan dulu. Jom.
Melaka kaya dengan sejarahnya dan kita tahu Melaka telah pun ditawan oleh Portugis pada 1511 diikuti dengan Belanda, Inggeris, Jepun dan kembali pada Inggeris. Begitu juga dengan negara kita. Semestinya ketika penjajahan itu terdapat tinggalan-tinggalan sejarahnya yang telah pun ditinggalkan di negara kita ini. Dan untuk bercakap mengenai tinggalan-tinggalan sejarah ini, makanan juga merupakan satu tinggalan sejarah yang harus kita angkat supaya kita dapat mengikuti bagaimana agak sebenarnya dari segi menu-menu penjajahan-penjajahan pada ketika dahulu yang mungkin diadun atau mungkin diolah sendiri dengan ramuan-ramuan di negara kita sendiri dan kita mengadaptasikan kepada menu-menu yang baru. Dan untuk bercakap mengenai lebih lanjut mengenai masakan dari segi menu-menu yang ditinggalkan oleh penjajah, iaitu kita ingin melihat kepada makanan tradisi Portugis. Untuk bercakap lebih lanjut mengenai masakan Portugis ini, saya bersama dengan Chef Ben yang juga merupakan salah seorang duta di Universiti Duta Makanan Portugis di universiti swasta di negara kita ini. Chef Ben mungkin dapat jelaskan sedikit apa agaknya dari segi perbezaan antara masakan kita pada ketika ini dengan masakan Portugis. Dan saya difahamkan ini adalah masakan Portugis. Ya, masakan Portugis. Ya. Okey, masakan Portugis ni sebetulnya dia dibawa temurun-temurun daripada awal masa Portugis jajah di Melaka. So di Melaka tu masa tu pelabuhan yang terkenal di Melaka. So sebetulnya kalau spices atau ramuan-ramuan tu daripada luar negara datang ke Melaka. So datang ke Melaka, bila orang Portugis di Melaka, dia interact kahwin dengan lokal dekat sini. Lokal dekat sini, so kita rasa kita pun ada yang masam, manis dan pedas. Sebetulnya macam ini kan, dia dipanggil dia beef ambila. Beef ambila ini lah daging masak asam. Tapi dia kuah dia tu lebih pekat lah, lebih sikit dengan kacang di dalam. Okay. Yang ni tradisi orang Portugis, ini dipanggilkan devil curry atau curry devil. Curry devil. Diubah alik kepada masyarakat sekarang, cakap curry devil. Kenapa? Dia pedas. So masa pedas tu, orang British kalau makan muka dia jadi merah. Okey. Seakan-akan macam wasiat kita dengan ikon kan merah kan. So itulah maksud dia curry devil kan. Oh yang ni ikan bakar. Ikan bakar kita ni tradisi memang kita pakai daun pisang dengan sambal yang ada ramuan dia, dengan kertas timah dibalut dan dibakar. Okay. Yang ini, okay, nama dia terung muliuk atau brinjal muliuk. Muliuk tu, muliuk. Dia punya spices tu lebih, ramuan dia lebih. Tapi dia pakai kelapa krisik dengan santan. Yang ini. Masakan Portugis ni kita jarang pakai santan. Yang kita mahu pedas dengan ramuannya lebih seperti serai, cili, bawang, halia dengan bawang keras. Itu semua ramuan utama bagi masakan Portugis lah. Yang ini namanya brinjal black pepper atau sebagai bahasa Melayu terung lada hitam. Terung lada hitam ni dia memang kalau di Melaka orang kalau makan dia memang nak cari terung macam ni. Pasal dia lain daripada yang lain. Dia ada rasa masin sikit, ada pedas sikit. Dia seakan-akan tengok dia dibakar, tapi dia bukan dibakar, dia digoreng dengan api pressure yang kuat. Okey, yang ni dinamakan mutton kari seku atau kambing kari seku. Seku tu maksud dia kering. Seku. Seku kering. Ini pun satu tradisional bila hari raya atau pesta nelayan atau pesta air di rumah-rumah masing-masing pasti ada lauk ni. So, sampai sekarang ni kita ikutlah apa yang tradisi daripada nenek moyang kita lah, kita ikut. So basically ini antara jodoh-jodoh masyarakat Portugis. Mungkin pada waktu mereka datang ke Melaka pada satu ketika dulu, mungkin menunya lain. Dan bagaimana mereka sebenarnya berasimilasi dengan dari segi ingredient tempatan ini? Okey, pada masa tu kalau orang Portugis datang ke Melaka, semuanya laki-laki. Yang male, dia soldier. So datang sini ke Melaka, dia interact dengan female kita. Orang lokal kita lah kan. So dari situ interact, kita rasa kita macam dah bergabung. Ada yang masam, yang pedas, ada yang manis. So tapi macam sekarang ni kita ini maintain masakan daripada nenek moyang kita sampai hari ini. Walaupun saya bekerja di hotel sebagai 22 tahun, tapi saya masih mau fokus masakan tradisi Portugis dengan culture saya.
So basically banyaklah menu-menu masakan Ya, banyak Portugis lagi, ya. Yang mungkin sebelum ini kita, macam saya pun, ini adalah pertama kali saya melihat. Mungkin nampaknya seperti masakan Melayu yang biasa, masakan tempatan yang biasa, tapi dari segi kelainan pada rasanya. Rasa kita punya rasa macam walaupun kita masak sambal ataupun kari, macam kari devil kita, dia punya zing tu yang membuat dia ialah cuka yang last atau peralimau. Walaupun you pergi di Portugal sekarang, diorang punya masakan tradisional bacalhau. Bacalhau tu ikan kod masin. So rasa diorang masin. Kita pun di sini di Melaka pun ada rasa dia macam masin atau masam. Mesti ada. Okay, so sebagai konklusinya, masakan Portugis ini lebih pedas daripada masakan tempatan. Dan dari segi ingredient yang digunakan, apa ingredient yang mungkin lebih? Yang sebetulnya kalau sambal yang penting sekali cili lah. Okay. Cili, bawang besar. Okey, kalau masak kari dia ada serai. Okey, dia ada buah keras. Okey. Mungkin belacan sikit untuk kari dia kan. Kalau masak Portugis ni santan tu jarang kita pakai. Misal kata kalau udang masak nanas, yang kalau tradisi Portugis ni memang tak ada santan. Tapi peranakan dia letak santan. Okey. Okey, baik, itu sedikit sebanyak info mengenai masakan Portugis. Chef Ben sendiri telah pun menerangkan kepada kita dari segi sejarahnya, dari segi bagaimana masyarakat Portugis itu membiasakan diri. Mungkin ada unsur-unsur tambahan dari segi resepinya untuk mengekalkan dalam masa yang sama, untuk mengekalkan jenis masakan Portugis itu. Dan yang perkara kedua adalah kita nak berasimilasi dengan menu-menu tempatan ini. Dan untuk itu, sekejap lagi kita nak makan apa semua, dan kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Dan sebenarnya tak lengkap jika anda datang ke Melaka ini tanpa anda merasai masakan peranakan ataupun masakan baba dan nyonya. Jennifer, terima kasih bersama kami di Postcode Erawani ini. Mungkin Jennifer boleh terangkan secara sedikit mengenai masakan peranakan di Melaka ni yang difahamkan telah pun diwarisi sejak daripada turun-temurun lagi. Ya. Terima kasih Hafizi. Okey, hari ini saya nak tunjukkan macam mana nak masak nyonya laksa lemak yang berasal dari Melaka lah. Ya, dia lain dengan asam laksa. Melaka pasal dia dekat dengan Indonesia, and then got influence Portugese and English semua. So dia lebih kepada lemak side lah. And then dengan spices yang ada. Ya, normally kita pakai ini because dulu 500 tahun dulu. Chinese people came to Melaka. Okay, and then dia kahwin dengan orang yang duduk di sini. Local Malay. Kita panggil local Malay lah. So that's why kita ada unsur-unsur macam campur aduk Cina dengan Melayu. Ya, that's why kebanyakan kita boleh cakap kita cakap Melayu tapi baba Malay. Kita panggil baba patua. Kebanyakan orang peranakan pun tak tahu cakap Cina yang kat Melaka ni. Kita cakap Melayu atau English saja. Ya. So dari segi masakan-masakan, adakah masakan-masakan ini setiap hari macam di rumah-rumah ke baba dan nyonya ataupun rumah-rumah peranakan, memang ini adalah juadah-juadah yang dimakan sekadar ataupun hanya untuk festive season saja? Dulu untuk festive, kalau cakapkan dulu, diorang orang nyonya masak di rumah, dia macam masakan hari-hari untuk masakan laksa. Harian, masakan harian, tapi untuk macam daging ke ayam ke apa, itu macam setahun sekali je, tahun baru Cina semua. Tapi yang ini diorang kahwin dengan orang China. So they have to make the palate for the Chinese people that they married also. So that's why ada unsur-unsur local spices,
to what is this? So, How to mungkin say? mungkin nak berasimilasi dengan masakan tempatan macam tu. Yes, something like that. Okey, untuk Something adapt like that. kepada menu-menu tempatan. Correct. Okey, alright. So, kita nak tanya secara general ni, apa perbezaan antara masakan Nyonya ni dan juga masakan tempatan, sama ada masakan masyarakat Cina dan juga masakan Melayu. Dan kalau kita tengok, nampaknya seperti sama tapi mungkin rasanya berbeza. Mungkin ada aduan yang berbeza ditonjolkan. Ya, okey. Masakan Melayu kebanyakan masakan Melayu dengan peranakan ada similarity sikit ya. Pasal kita dah pakai lengkuas, kunyit semua macam dekat Indonesia all that, right? That's why. Masakan Cina lain, dia berunsur lebih daripada mungkin dia tak ada spices macam ni, rempah-rempah macam ni, tapi lebih kepada maybe cili saja tapi tak ada rempah-rempah. And then atau dengan soya sauce saja. Dia lain. Oh, dia lain sikit. Lain, memang berbeza. Memang alright. berbeza. So, kita nak tunjukkan, kita ada masa dalam 2 ke 3 minit saja lagi, apa agaknya ingredient yang digunakan untuk memasak Nyonya laksa lemak. Ya, betul. Okey, ingredient dia pakai lengkuas, buah keras, kunyit, bawang putih, bawang merah, cili kering, belacan dengan serai. Semua dipotong kecil. Dulu kita pakai yang ni lah. Okey. Pestle and mortar. Yes. Sekarang kita pakai blender je Kata lah. orang Melayu, batu penumbuk. Ya, betul. Okey, kita masak tumis sampai dia wangi. So, ini setelah kita tumiskan, dia jadi macam ni ya? Ya, betul. Okey, after kita tumiskan. Okey, alright. Alright, yang ini ialah topping-topping untuk Nyonya laksa lah. Nak pakai apa pun boleh. Yang ini ialah daun kesum. Yang ni sebelum dipetik lah dan dipotong. Okey, taupok, telur, fish cake, timun. Nak pakai udang pun boleh. Kerang pun boleh dengan fish ball. Okey, maknanya kita akan mix together semua ni. Acuan untuk kuah yang satu dan juga ini adalah dia punya topping dia. Ya, masukkan betul. dalam kuali seperti biasa. Apa lagi digunakan? Santan juga digunakan. Santan, fresh santan. Santan segar. Okey. Ada kipas lah. Okey. Okey, santan segar. Ketuk sikit serai di dalam. Okey, tambah air. Tambah air sikit ya. Ya. Dia ada beza. Dia maknanya kalau perbezaan antara masakan peranakan macam laksa peranakan di Melaka dan juga di Pulau Pinang mungkin ada perbezaan. Ada perbezaan banyak. Di Pulau Pinang ialah asam laksa. Pasal dia lebih dekat kepada Thailand. So dia asam lebih, cili lebih. Ya. Orang Melaka dekat dengan Indonesia. And then influence dengan Portugis semua. So that's why kelebihan pada rempah lah. Rempah. Okay. Masukkan tadi setelah kita tumis. Ni barang kita tumis tadi menjadi yang ni. Kita masukkan. Okey. So kacau. Kacau simmer lah. Sehingga pecah lemak dia jangan sampai pecah lemak. Actually kita simmer, jangan api kuat sangat. Nanti santan dia pecah tak sedap. Okey. Yang sini saya sudah ada, actually sudah siapkan. Okey, ini sudah siapkan. Kita expresskan saja. So ini dah hasilnya setelah lebih kurang berapa minit untuk kita hasilkan ni? Lebih kurang 5 minit lah. Okey. Ya, 5 minit. So jadi begini. Ya. So ia terus boleh dihidangkan? Boleh. Kalau dah tambahkan taupok dulu. Ini mie yang telah dicelup. Oh, okey. Okey. Oh, kita masukkan sekali dalam ni? Yang ni kita nak ataupun panas-panas lah. Kuahnya kita masuk sini? Kuah dia dimasukkan di sinilah. Ya. Siham. Kerang Ya. Kerang. Setelah dia didih, masukkan kuah. Lepas tu kita toppingkan dia. Ya. Timun. Ini antara yang wajib lah timun. And then macam fish cake. Fish cake.
Okey. Ini apa? Daun kesum. Daun kesum. Daun kesum tidak dimasak di dalam kuah ya. Kalau laksa Penang, ya dia masak dalam kuah dia sekali. Alamak. Tak apa. Telur pun wajib juga Telur. Daun kesum dicincang halus ya. Ya, mesti halus. Kita panggil serono lah. Dan Nampak udang serono. yang paling menakjubkan, paling kita suka tengok. Udang. Segar nampak Kalau udang ni, nak- baru ambil nak- daripada laut dah ni. Kalau nak udang yang telah dikopek kulit pun boleh. Tapi ini apa yang saya jual lah. Ya. Wow, cantik Okey, nampak. dengan sambal dia. Sambal ini. Okey, maka siaplah namanya Nyonya Laksa Lemak. Ini memang specialty, jika anda datang ke Melaka memang anda wajib untuk makan masakan ini. Okey, baik Jennifer, terima kasih Okey, kerana menunjukkan terima kasih, demo kepada Hafizi. kita, cerita sedikit mengenai asal-usul masakan peranakan ini semua. Terima kasih kerana menjemput kami semua. Ya, terima Dan kasih, untuk itu Hafizi. Postcode Airwani berakhir di sini. Saya Hafizi Rosli. Salam hormat.